Saya mahu pergi ke Ridauddin dahulu, difahamkan ke semua menteri dan timbalan menteri akan memasuki Istana Negara melalui pintu 2, tapi Perdana Menteri Din akan masuk daripada melalui pintu pertama, pintu 1 Istana Negara. Apa yang boleh dikongsikan setakat ini? Adakah Perdana Menteri sudah pun tiba? Ya baik, terima kasih Lokman. Kisah Perdana Menteri ataupun cerita Perdana Menteri sebentar lagi saya akan kongsikan kerana kami baru saja mendapat info terkini membabitkan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Namun pergerakan di pintu 1 yang boleh saya ceritakan, ia bermula pada jam 1.27 tengah hari tadi apabila kenderaan membawa Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali tiba di Istana Negara, dan kemudian pada jam 1.44 tengah hari kenderaan membawa Panglima Angkatan Tentera Tan Sri Afeni Buang memasuki Istana Negara. Sebenarnya yang pertama tiba adalah Ketua Polis Negara Datuk Seri Akres Sani Abdullah Sani pada jam 1.20 tengah hari tadi, dan kemudian baru saja sebentar tadi kenderaan yang terakhir tiba adalah kenderaan yang membawa Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat. Dan sebenarnya kita media di sini tidak ramai pun sebenarnya, yang sekarang nampaknya sudah hanya tinggal Ishrul Awani sahaja di sini. Dengan cuaca pun nampaknya sudah semakin baik, tadi sedikit panas. Namun sebenarnya baru saja kami sebenarnya menantikan kehadiran Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang dikabarkan tiba pada jam 2.10 ataupun 2.15 petang ini. Namun baru saja saya mendapat maklumat bahawa dimaklumkan Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob hari ini mula menjalani kuarantin Kediri setelah disahkan kontrak rapat kepada pesakit COVID-19. Sehubungan itu, Perdana Menteri tidak dapat menghadiri istiadat pengurniaan surat cara pelantikan dan istiadat mengangkat sumpah simpan rahsia Yang Berhormat Menteri dan juga timbalan menteri. Jadi seperti anda boleh lihat, itulah info terkini yang kami dapat. Jadi sahlah bermakna bahawa disebabkan kena kuarantin, Perdana Menteri tidak dapat hadir ke majlis pada hari ini. Dan jika anda lihat, pintu di belakang juga sudah pun ditutup. Jadi itu sebenarnya memberikan petunjuk bahawa tiada lagi pergerakan masuk yang akan berlaku di sini. Dan kalau melihat pada yang terakhir tadi adalah Ketua Hakim Negara, dan dengan kenyataan ini juga nampaknya memang saya boleh sahkan bahawa Perdana Menteri nampaknya tidak akan hadir ke sini dan pintu sudah ditutup. Jadi saya fikir mungkin di sini saja. Namun selepas ini saya dan rakan tugas akan pergi ke Putrajaya untuk clock in Menteri Kesihatan iaitu Khairi Jamaluddin Abu Bakar dan lihat sendiri bagaimana hari pertama ataupun saat pertama beliau hadir ke Putrajaya menjalankan tugasnya sebagai Menteri Kesihatan. Kami akan terus ke sana selepas semua di sini selesai, dan pastinya kami akan membawakan perkembangan dari semasa ke semasa di semua platform Ishrul Awani dan ishrulawani.com, Lokman. Okey, terima kasih Ridauddin. Kita harapkan Perdana Menteri dijauhkan daripada sebarang risiko. Beliau mengikuti SOP dan menjalani kuarantin kerana disahkan menjadi kontak rapat kepada pesakit COVID-19. Satu berita yang agak menyedihkan, tapi tak apa kerana kita ikut SOP dan keselamatan adalah prioriti utama. Beliau menjadi individu kedua yang tidak hadir dalam istiadat mengangkat sumpah hari ini selepas Datuk Muhammad Al-Amin, Timbalan Menteri Kanan Pendidikan 2 yang disahkan COVID-19. Kita harapkan kedua-dua orang itu akan segera kembali dan sihat untuk menjalankan tugas mereka. Din, terima kasih. Saya mahu beralih ke Faris pula yang berada di pintu 2. Difahamkan beberapa orang, ini adalah pintu di mana ahli parlimen dan juga menteri-menteri dan timbalan menteri masuk ke Istana Negara. Faris, saya difahamkan sebelum ini kira-kira jam 1.15 tengah hari tadi ada yang dilihat sudah pun hadir ahli parlimen Rembau Khairi Jamaluddin, ahli parlimen Tambun Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu, Datuk Seri Dina Harun, Datuk Seri Syahidan Kasim dan juga ahli parlimen Paguh Perdana Menteri ke-8 Tan Sri Muhyiddin Yassin antara yang sudah pun tiba ke Istana Negara melalui pintu 2. Siapa lagi, Faris, individu yang kita lihat sudah pun tiba untuk majlis ini? Baik Lokman, saya kira sebenarnya kalau jam daripada jam 1.15 petang sehinggalah jam sekarang 2.10, boleh dikatakan mungkin lebih kurang separuh daripada ahli-ahli parlimen yang akan mengangkat sumpah jawatan, iaitu 31 dan 37, kerana apa yang dikatakan oleh Luqman, satu lagi ahli parlimen Kemanis tidak dapat mengangkat sumpah sebagai timbalan menteri kerana positif COVID-19. Dan pada masa yang sama juga separuh daripada ahli-ahli parlimen ini saya kira boleh dikatakan telah pun masuk ke Istana Negara. Terlalu banyak sebenarnya kenderaan kerana mereka bukan menggunakan kenderaan rasmi, hanya dibenarkan kenderaan rasmi selepas mengangkat sumpah. Jadi kebanyakan mereka menggunakan kenderaan peribadi yang boleh kita katakan hampir separuh daripada nama-nama itu
telah pun kita yakin telah pun memasuki pintu 2 Istana Negara ini, dan mungkin kita boleh bawakan setiap anggota polis yang berada di sini, Lokman, mereka mempunyai senarai nama dan mereka akan cek satu persatu siapa yang masuk, siapa yang dibenarkan masuk dan sebagainya. Jadi kalau mengikut kepada page by page apa yang ditunjukkan oleh setiap anggota itu, lebih kurang separuh daripada mereka telah pun bersiap sedia, kerana kita tahu istiadat mengangkat sumpah dan surat cara pelantikan angkat sedia ataupun angkat sumpah ini mungkin mengambil masa untuk mereka bersiap dan sebagainya. Jadi boleh saya kira begitu, dan mungkin kita akan lihat sebelum 5 minit ataupun 10 minit sebelum jam 2.30 petang, di mana istiadat akan dilaksanakan tepat jam 2.30 petang di hadapan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Mungkin ada ahli-ahli parlimen lain, ataupun selepas 15 minit sebelum itu kita akan lihat, dan kemudiannya pintu 2 ini akan ditutup untuk dilaksanakan istiadat angkat sumpah di hadapan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Dan macam dia katakan tadi Ismail Lokman, saya pula akan pergi ke Kementerian Belia dan Sukan, di mana Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu pula akan clock in hari pertama sebagai Menteri Belia dan Sukan, yang akan kami bawakan juga perkembangan daripada Putrajaya daripada Istana Negara Pintu 2 sebenarnya, Lokman. Terima kasih Faris Azman, dan juga Ridauddin Daud akan terus berada di sana sehingga selesai di sana sebelum bergerak ke kementerian masing-masing untuk membawakan laporan susulan sejurus selepas semua menteri dan timbalan menteri ini mengangkat sumpah jawatan di hadapan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Terima kasih kedua-duanya.